Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Abdul Rahman. Nama metrik 262276. Tajuk saya pada hari ini ialah motivasi pekerja. Motivasi adalah perkataan Inggeris iaitu motivation yang diambil daripada perkataan Latin move-a, bermaksud menggerakkan. Ia merupakan satu dorongan untuk membangkit, menguatkan dan mengarah kelakuan seseorang. Manakala Beach dari aspek sumber manusia pula mengatakan motivasi ini sebagai satu bentuk dorongan yang melibatkan kesediaan seseorang individu ataupun kumpulan dalam menyumbangkan tenaga dan usaha untuk mencapai sesuatu matlamat dan tujuan. Jadi secara ringkasnya motivasi ini adalah sebagai satu rangsangan dalaman yang menyebabkan seseorang itu bersemangat untuk bekerja. Contoh-contoh orang yang bermotivasi dalam pekerjaan ini adalah mereka yang selalu datang awal ketika bekerja, berfikiran positif, ada matlamat bekerja, bersikap terbuka dan bersedia untuk bekerja lebih masa. Pekerja tersebut tidak mempunyai motivasi, ia secara tidak langsung akan memberi kesan kepada pekerja dan syarikat tersebut. Kesan pertama ialah budaya syarikat akan menjadi muram. Sebenarnya banyak syarikat akan mengabaikan perkara sebegini dan menganggap motivasi ini tidak penting. Ini adalah salah sama sekali. Tanpa suntikan motivasi terutamanya daripada majikan, pekerja akan menganggap apa sahaja yang dibuat adalah sia-sia dan tidak dihargai. Malah pergaulan sesama rakan sekerja juga akan menjadi tidak ceria. Yang kedua ialah pekerja menjadi tidak produktif. Sebenarnya suntikan motivasi daripada pihak atasan akan memberi kesan yang mujarab pada prestasi kerja seseorang. Namun tanpa motivasi, pekerja akan menjadi tidak bersemangat. Malah ada pekerja yang tidak tahu langsung objektif pekerja yang perlu dibuat. Kesan yang ketiga ialah prestasi syarikat akan menurun. Dalam sesebuah organisasi, isu pilih kasih sememangnya akan memberi impak yang besar kepada prestasi pekerja dan lebih dahsyat lagi kepada syarikat. Mereka yang tidak bermotivasi akan rasa malas untuk mencapai target syarikat dan selalu mengasingkan diri mereka kerana mereka merasakan sumbangan yang diberikan kepada syarikat seolah-olah tidak bernilai. Menurut Frederick Herzberg yang merupakan seorang ahli psikologi klinikal, beliau telah mengeluarkan teori dan pendapat dalam hubungan antara sikap dan motivasi pekerja di tempat kerja. Teori tersebut dikenali sebagai teori dua faktor, iaitu andaian yang mempengaruhi motivasi di tempat kerja. Faktor yang pertama adalah faktor hygiene. Faktor hygiene adalah perkara asas yang dianggap penting oleh seseorang dalam apa jua pekerjaan. Faktor hygiene adalah eksentrik, iaitu faktor luaran seperti gaji atau imbuhan, bonus, keselamatan kerja dan keadaan kerja. Faktor yang kedua pula ialah motivasi. Ia dikaitkan dengan motivasi pekerja dan timbul daripada keadaan-keadaan eksentrik atau faktor dalaman seperti kepuasan kerja, pengiktirafan, pencapaian dan imbuhan. Faktor-faktor yang diutarakan oleh Frederick Herzberg ini merupakan faktor yang mampu menyumbang kepada peningkatan motivasi pekerja di syarikat tersebut. Untuk menjadikan seorang yang bermotivasi, saya nak share 3 langkah yang boleh diambil bagi menimbulkan motivasi ke arah kerja yang berkualiti. Pertama, kita harus membetulkan matlamat diri. Dalam setiap tindakan, setiap individu perlu menentukan matlamat yang jelas. Begitu juga dalam membina motivasi diri. Langkah pertama adalah membetulkan matlamat bekerja. Pastikan kita datang kerja dengan niat atau nawaitu kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang diharapkan kerana matlamatlah yang akan menentukan hasil. Yang kedua, mewujudkan semangat bekerja dan cintakan organisasi dengan cara menyemai perasaan kekitaan dan menanam sikap saling tolong-menolong antara satu sama lain. Hal ini dapat mempertingkatkan motivasi, perasaan girang dan minat terhadap kerja. Akhir adalah memberi ganjaran pada diri sendiri. Seseorang perlu memberi ganjaran kepada diri sendiri sebagai langkah untuk terus berada dalam suasana yang bermotivasi. Contohnya, apabila kita sudah berjaya, kita cuba hadiahkan diri kita dengan sesuatu ganjaran sebagai tanda memperoleh kejayaan dan membawa lebih motivasi kepada diri sendiri. Kesimpulannya, motivasi ketika bekerja ini sangat penting kerana ia mampu untuk menyumbang kepada perkhidmatan yang berkualiti dan mendorong kepada kecemerlangan
sesebuah organisasi. Oleh itu, setiap majikan perlu menyuntikkan semangat dan motivasi kepada setiap pekerja. Perkara ini dapat dilakukan dengan membuat perubahan daripada organisasi tradisional kepada learning organisation. Mindset majikan yang menganggap pekerja sebagai kos perlu ditukar kepada pekerja sebagai aset. Mengurus pekerja kepada memimpin pekerja dan pengiktirafan individu kepada pengiktirafan kumpulan. Akhir kata, every day is a new opportunity to change your life. Stay positive, work hard and make it happen. Sekian, terima kasih.